Ta'ala, Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan kepada kita kelebihan, kenikmatan daripada sisa-sisa kehidupan kita yang masih lagi ada untuk kita mencari sebanyak-banyak bekalan untuk kita bawa ke akhirat kelak. Jadi yang kelebihannya ni apabila kita cari bekalan nak bawa pergi akhirat. Bekalan hak nak bawa pergi akhirat tu cari jugalah ni. Tapi masalahnya takut banyak pada hak nak bawa pergi dino. Tapi kita mengharapkanlah yang mana bekalan hak kita bawa ke dino tu banyak lagi, malah lebih kata keseluruhannya bekalan untuk bawa pergi ke sana. Sebab cari bekalan ni ada bekalan sekadar habis tengah jalan je. Ada bekalan memang khas nak sampai kat tempat destinasi tu baru guna. Ada bekalan kat rumah. Bekal kat rumah habis dah. Dia bekalan banyak jenis. Macam kita pergi Kedah masak nasi ayam, dak jebuk pisang, dak air gas, ada belaka Kentucky. Penuh semua naik kereta, 2 orang makan. Penuh. Tapi kadang tu sebelum tolak tu bahan dah KFC. Hilang dah situ suku. Tu bekalan sampai kat rumah. Tengah jalan pula, tengah jalan lapar berhenti sekejap. Padahal nak pergi Kemamang je, tak pun pergi Kemarang. Dekat je perjalanan kita dengan akhirat ni. Contoh nak sampai ke Kemamang, tengah jalan tak dengar berhenti lapar. Bahan pula dak nasi dagang. Habis pula separuh orang naik kereta. Dak. Sebelum sampai tu Bukit Terbauk. Taman rekreasi. Sedak Kelah kat ni bang, 2 orang makan. Bahan pula tinggal sikit lagi. Sampai kat Kemamang dak. Sehingga ada kabur 2 buku. Ni bekalan kat destinasi. Begitu juga kita kat dunia ni cari bekalan. Ada bekalan memang kita siap dah. Kat dunia ni tengah berjalan tu memang kalau bawa penuh naik kereta, sampai akhirat penuh naik kereta. Ada juga. Ada bekalan penuh naik kereta sampai kosong. Ada bekalan pula start daripada rumah tu penuh naik kereta sampai tengah jalan separuh. Kat destinasi tinggal suku lagi. Begitulah kita perjalanan kita ke akhirat. Bekalan-bekalan kita ni dia ada tahap masing-masing. InsyaAllah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maknanya di sisi-sisi hidup kita ni InsyaAllah kita boleh jadikan sebagai bekalan. Dan bekalan tersebut berguna kepada kita untuk di akhirat kelak InsyaAllah. Jadi lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Mujulah RTN tak ada hari ni. Jadi bolehlah maknanya kita informal sikit lah. Informal sikit ataupun kurang rasmi sikit. Lama tak jumpa. Lama mana dah tinggal. Mujuh kena jalan mari sini. Sebab apa? Kat bandar. Kalau sejak lain tak dapat mata hidung dah Tok Imam. Jadi lama jumpa. Duduk ni pun lama dah tak duduk atas ni. Tapi tak layak pun duduk sebenarnya. Dah sahabat-sahabat telefon kata minta lah malam ni kata tak ada orang sangat. Orang Jumaat nak dengar kali Ustaz Imam. Jadi kita pun atas permintaan daripada sahabat ataupun mungkin lama dah tak merasa keberkatan Haji Abidin ni, marilah juga atas pelawaan tersebut. Jadi kalau sebelum ni dululah saya tanya juga tadi jemaah, malam ni biasa Ustaz Ali Awang ke? Rupanya Ustaz Ali Awang lepas pada raya mungkin jadual dia penuh ataupun mungkin dah diisi dengan lain, wallahu a'lam. Jadi hari Selasa sekali penuh tau. Hari Selasa kalau mai garik 3 sah. Kalau hujan 2 sah setengah je. Kalau Ustaz Ali Awang lah. Tapi sekarang tengok apa orang jadi kurang sikit. Rupanya jadual dah berubah. Jadi kalau ikut susah. Ustaz Ali Awang ni dia terkenal dengan kuliah dia tidak akan tinggal macam mana pun. Dalam setahun tu dia kali je tinggal ataupun terpaksa. Kadang dia akan teruskan kuliah dia, tapi mungkin ada keuzuran ataupun ada kepadatan jadual mungkin. Tak start lagi, wallahu a'lam. Jadi pada malam ni insya-Allah saya akan membicara sedikitlah input ataupun fakta sedikit untuk santapan rohani kita. Untuk santapan rohani kita. Dulu dengar semua suara ni dah. Tak ada kulit tak ada macam ramah sikit. Naiklah Tok Imam. Orang kata Tok Imam apa? Tok Imam Kapung ni. Dia ni jarang dengar. Jadi takut semangat lebih kan. Jadi kalau semangat-semangat kan tegur Tok Imam, tak ada masalah. Hari ni kita cuba membicarakan berkenaan mudah je. Perkara simple lah. Perkara simple
iaitu perbezaan antara solat lelaki dan wanita. Perbezaan antara solat lelaki dan wanita mudah. Mudah sahaja, tak susah. Tapi jarang orang faham dia gini. Rasanya dah. Tak tahulah wallahu alam, mungkin ada orang bahar dah baru maring. Berceramah bahar dah wallahu alam, ataupun maring dulu orang bahar dah wallahu alam. Tapi rasanya jarang orang bahar berkenaan perbezaan antara solat lelaki dan solat wanita. Sebab sebelum ni kuliah-kuliah saya yang sebelum ni kat masjid ni, saya ingat lagi berhenti bab solat juga. Tapi dah habis. Kita habis sini, dah lain pula. Tapi insya-Allah kita sambung juga berkenaan bab solat insya-Allah. Jadi hari ni membicarakan berkenaan perbezaan solat lelaki dan solat wanita. Rupa-rupanya ada juga beza sebab setengah orang lebih-lebih lagi kalau dak nikah, dia bujang, dia tak perasan bahawa orang puang semayang lain pada kita. Sebab orang puan dia pakai telekung, apa panggil kain kena dah. Mana nampak gerak dia? Tahu muka ataupun dia diri macam kita gerak tangan gitu je. Atau gerak nampak gerakan pada kain telekung tu. Gerakan pada daripada luar kain telekung tu. Macam kita juga. Akad takbir juga. Jadi nampak macam sama. Ni setengah orang lah. Kalau biasanya orang bujang, mungkin dia nampak macam sama. Dia nampak macam sama. Sebab jarang mak dia pakai tuala saja semayang. Jarang. Dia memang tak akan buat pun. Mak dia, kalau mak dia siomang lah, dia tak akan buat pakai kain tuala, akad takbir Allahu Akbar. Mak tak, kalau ayah buat tahan kira lagi. Jarang. Jadi tak nampak. Rupanya ada beza juga. Dia orang puan ni pakai kana kan. Jadi dia tak nampak. Cuma kalau orang tu mungkin bila dia pergi kat Tanah Harak ataupun pergi mana-mana masjid luar daripada Malaysia, mungkinlah Malaysia, sebab Malaysia dengan Indonesia ni dia masyhur dah. Kalau orang puan nak semayang mesti kena kain kana. Nak semayang mesti ada kain kana ataupun kain telekung. Jadi bila kain telekung ni dia tutup habis, jadi tak nampak gerakan. Cuba pergi negara Arab. Negara Arab pakai biasa je, pakai selendang gini, tutup dada semua. Dia kacing sini, kacing rapak sini, pakai stokeng. Tengok-tengok jalan tu rubah orang bang, naik masjid Allahu Akbar lalu. Orang kita orang kita buang tudung dulu, ambil semayang, cari pula kain telekung, hak mana comel, hak mana kuning, hak mana putih, pakai dulu, barulah semayang. Sebab itulah orang perempuan di Malaysia lah, kalau nak singgah di masjid ni mungkin suka bagi dia, sebab tak ada kain kana. Kalau ada kain kana pun susah juga, sebab nak saling, nak capur stokeng, nak apa. Bagi orang Arab ataupun di negara lain, dia mudah. Baju dia kacing sini, pakai telekung. Tak pakai telekung macam biasa, hak pakai sok mudah, hak pakai tudung. Kalau pakai tudung iking, pakai tudung iking. Dah pakai tudung mawar dah, pakai tudung saji pun ikut pandailah asal tutup. Asal tutup aurat dia tu. Allahu Akbar terus. Masuk masjid kalau ada semayang dah terus Allahu Akbar. Bawa pakai stokeng dah. Boleh ke tak? Tak ada masalah, bukan syarat. Nabi tak pernah kata orang puan ni syarat nak semayang kena ada kain kana. Tak ada. Tak, cuma ada kita ni nak semayang kain kana. Dan pula Terengganu lah. Kalau Kuala Lumpur mungkin dah berubah tradisi ni. Kain kana wajib. Wajib terus. Mengikut adat kain kana wajib warna putih. Betul ke tak? Wajib kain putih, wajib warna putih kain kana. Betul ke tak? Kalau pakailah contoh wanita. Seorang kain putih dia bahan dia tak cocok. Ataupun kain putih dia anak ambil buat kain kapang. Contohlah. Tak ada tu warna putih. Ada kain kana wanita beli kat Indong tahun lepas, pakai. Pakai kat masjid tak ada orang dekat. Tak ada orang dekat dah. Gua ni betul gedak orang ni pakai kain kana wanita. Dak pun kain kana warna merah. Lari belakang orang. Sebab apa? Sebab orang ingat kain kana adalah wajib pakai tengah semayang. Wajib juga pakai dengan kain putih. Wajib ke tak? Tak ada hadis ataupun hukum fiqh kata gitu. Cuma bila orang semayang ni kain putih ni kain yang sesuai sebab melambangkan kesucian. Okey, ada pahala sunat situ. Tapi bukan syarat wajib. Nak pakai kain lain pun tak ada masalah. Dan juga kain kana ni dia boleh lebih safety. Orang kata lebih keselamatan terjamin. Kalau anak mari langgar ke, selok sikit angin tiup sikit, dia tak mudah terbang. Betul ke tak? Kalau tak pakai kan takut bila nak tarik sikit ke doket doket apa panggil nampak suap. Nampak jendur. Tu batal pula semayang. Jadi kain kana ni keselamatan dia lebih tu orang pakai. Jadi kalau kata syarat wajib, tak wajib. Dia adalah sunat molek. Lebih keselamatan lebih baik. Jadi kalau contoh tak ada kain kana,
alasan dok semayang, tu tidak boleh diterima. Sebab apa? Kerana tak ada masalah. Cuma saya pergi baru-baru ni pergi Kuala Lumpur. Kalau Terengganu ni, kalau orang puang seorang mari pakai kain warna kuning. Kana ke ataupun kain telekung. Baju telekung, mari semayang. Jadi orang tengok pelik. Dari jauh tengok. Orang tengok macam tengah bunuh orang. Tak, macam pembunuh faham orang tengok. Oh takut tak. Debur terus. Hak pakai baju lain tu debur terus. Kalau ikut hati nak terjun semula masjid balik rumah. Kalau ikut hati dia lah. Sebab apa? Sebab nampak kelainan. Nampak perlainan, nampak alat ajaib, nampak macam pembunuh bersiri pula. Kalau ikut dia lupa. Contohlah kalau kita jangan tengok lah orang lelaki nampak skodeng pula. Cuba tanya bini kita. Benda warna dia. Contoh saya pergi masjid Sidang Masarah baru ni. Sewanita ni macam-macam color ada. Perah, kuning, hijau, biru. Tak, dalam hijau duduk pula sebelah biru. Tak balas boleh-boleh ada. Tak, warna mah, warna perak, warna merah pun ada juga seorang. Tak, warna kelabu tak itik pun ada juga. Campur hadut sekali. Tapi tak ada masalah. Tak, semayang sah tak? Semayang sah je. Okey, ni nak khabar berkenaan kain telekung, berkenaan kain telekung. Sebab itulah bila kita ni orang lelaki kata ada perbezaan antara lelaki dan wanita bila semayang. Ada ke tak? Ada rupanya. Ada dah sebelum ni lah tak nampak. Ingat sama je. Sebab orang pang kan dalam kana dia buat macam-macam kan kita tak nampak. Kalau kita nampak macam gini akad takbir, nampak tangan dia gerak. Tapi tak nampak pula tangan dia main getar-getar ke benda dah, kira-kira ke, wallahu a'lam tak tahu. Tak pegang pistol ke, pegang senapan patah apa pula sebab dalam tu. Rupanya mungkin malam ni baru tahu ataupun sebelum tahun ni wallahu a'lam, dia ada beberapa perbezaan antara solat lelaki dan solat wanita. Okey. Apakah perbezaan dia? Yang pertama, solat lelaki kita cakap berkenaan aurat dia. Mudah, ni paling mudah sekali lah. Kita sebut yang pertama. Solat lelaki, aurat dia macam mana? Aurat dia tak ada masalah besar. Tak ada masalah besar. Dia baina surah wa rukbain. Antara pusat hingga ke lutut. Ingat molek? Pusat hingga lutut. Bukan pusat dan lutut. Tengah tu duty free, tak ada. Dia pusat hingga lutut. Jadi kena tutup antara pusat hingga lutut. Ni bagi lelaki. Dah hak lain. Kalau hak lain kena ustaz, tak ada masalah. Boleh semayang, sah semayang. Sebab apa? Sebab syarat sah sembahyang dia kena tutup aurat. Aurat lelaki ialah pusat hingga lutut. Pusat hingga lutut maknanya tutup dari pusat sampai ke bawah. Dah hak tengah tu mana ustaz? Hak tengah tu barang penting tu. Barang lambang. Lambang kejantanan tu kena tutup dah ustaz. Wajib tutup. Mana boleh buka tutup pusat saja, pakai tali pinggang, pakai stokeng main bola, tok kat lutut, lepas tu semayang, tok imam. Nak ikut dak belakang. Minta maaf. Tak ada orang ikut, tumbur lari orang. Tutup masjid. Kalau ada tok imam pakai gitu. Dia antara pusat yang ke lutut. Cuma masalahnya adakah pusat tu aurat? Okey, pusat tu aurat ke tak? Tutup pusat yang ke lutut, pusat tu tutup ke tak? Ataupun tutup bawah pusat? Kemudian lutut tu aurat tak? Ataupun tutup tu atas pada lutut. Lutut tu tak termasuk. Macam mana? Macam mana? Contoh orang pakai seluar ketat kan tak? Kalau seluar ketat panggil main bola kan, dia pakai seluar ketat dalam tu kan. Luar ketat tu dia tutup ala awa-awa je tutup lutut. Kadang bila tengah duduk ataupun tengah nak rokok, kadang-kadang dia buka sikit lutut tu. Sah tak semayang? Ataupun orang pakai seluar separuh. Istilah dia seluar hihak ke benda. Tak ingat dah istilah orang muda, kita tua dah. Tak lama dah kita hidup ni dah. Istilah orang muda keluar seluar hihak. Seluar dia atas pada betih lagi, dekat-dekat nak masuk lutut. Ada orang semayang nak budak muda kan. Jarang tok imam pakai gitu. Jarang tok imam tok bila pakai gitu. Dia biasa budak muda, dia pakai seluar macam seluar terik tu atas pada lutut. Atas bawah sikit pada lutut. Kadang bila akad takbir ataupun tengah nak sujud, duduk nak sujud tu kadang terbuka. Nampak lutut, tapi tak nampak atas pada lutut. Sah dak semayang? Sah dak semayang sebab nampak lutut, dak nampak atas pada lutut. Ataupun pusat. Dia semayang tak pakai baju. Dia pakai masa diri ni tak ada masalah, tutup molek. Tapi bila dia rokok, belakang nampak
Kalau pakai sodalang atas sikit, tutup lah. Masalah sodalang pun tak pakai. Pakai pula keluar jing. Allahu Akbar tu bila belekah belakang, napuk lokang. Dalam pula susah ke tak? Ni jadi persoalan. Sebab biasa orang muda kan tak, dia pakai baju, dalam baju sikap, awal-awal tutup je badan ni Kemudian dia pakai seluar jing. Seluar jing ni orang panggil saiz cawak dia tak panjang mana. Jadi kalau dia sujud tu memang cokeng belakang, seluar cokeng, ataupun seluar tak turun nampak punggung. Perasan ke tak? Apakah hukum dia? Hukum dia tidak sah semayang. Dok kira 100 rakaat pun semayang, ataupun 5 waktu tak pernah tinggal. Jadi imam pakai seluar jing ataupun pakai seluar ketat, bila sujud nampak belakang luar tu akan turun. Tak macam sujud kan luar tu turun, nampak belakang. Sah ke tak? Hukum dia tak sah. Seolah-olah dia juga tak semayang. Dah ke tak gini dapat dosa tak? Dapatlah. Bila semayang tak sah, seolah-olah tak semayang. Orang tak semayang dapat dosa. Dan bila dapat dosa ke mana? Ke neraka ke syurga? Peluang ke neraka lebih besar. Na'udzubillah. Jaga molek tu, sebab sah batas semayang ni kena jaga. Jadi antara pusat dengan lutut ni, jadi kena jaga molek. Takut bila memang kita diri memang tak gerak, memang dia okey, sama parah. Masalahnya bila rujuk tu dia naik sini turun belakang. Aci tak? Tak aci lah, sebab nampak juga bahagian daripada pusat hingga ke lutut batas semayang. Ataupun begitu juga bahagian lutut terakat, garu kan, sebab jadi longgar, bawah sikit pada lutut garu, tarik ke atas. Tarik ke atas. Sah ke tak? Nampak lutut batas semayang. Cuma ada pendapat kata lutut ni dak aurat, atas pada lutut tu kira aurat. Ataupun ada pendapat kata pusat tu dak aurat, bawah sikit pada pusat aurat. Dok kan kita nak buka pusat gitu je. Dok kan tak turun. Tak, kau ambil kena lebih sikit pakai. Walaupun pusat ada aurat, ulama kata tidak akan sempurna wajib melainkan man la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Dia pusat ada sebahagian ulama kata dak aurat, tapi kalau dak tutup aurat, dak sempurna tutup aurat. Jadi macam mana? Kena tutup aurat. Sebab apa? Bila dak sempurna tutup aurat, dia wajib tutup aurat kan? Dia kena juga tutup pusat tu. Lutut bukan aurat, tapi jika dak tutup aurat, dak sempurna tutup aurat, jadi wajib juga tutup aurat. Malatimul wajib illa bihi fa wajib. Ni kaedah. Ni kaedah dalam sufi. Jadi wajib juga tutup pusat, wajib juga tutup lutut. Biasa orang Melayu ni dia dalam main sikit. Orang lelaki lah dia main sikit. Pakai cawak gitu kan, sudah pakai tuala tu, sarung lalu ke pelekat, kilah-kilah 2-3, dak 2-3 penggal, Allahu Akbar lalu, dak pakai baju, dak pakai seluar. Kalau ke pelekat tu pas bawah apa sampai keting. Ni kat lutut kok. Sekali dia takat takbir Allah, tak ada masalah. Bila dia rokok, angin mari tiup. Cucu pula ada bawah, mutah terus cucu. Dak tengok. Dah pakai awu-awu kat lutut, dak angin mari tiup. Cucu ada bawah 2-3 orang. Sawang terus 3-3. Tengok tak okey. Dak orang Melayu lah, dia dak jenis dak berapa nak cara. Dak berapa nak cara berkenaan buka aurat ni. Jadi semayang asas semayang je. Asas semayang je. Dia semayang tutup aurat, tutup pusat, tutup lutut, semayang. Dia ada sahabat buat gitu juga. Ada sahabat diceritakan, dah silap Abdullah bin Mas'ud dah silap. Dia Abdullah bin Mas'ud ni bukan orang senang. Di suatu ketika dia mengimamkan semayang. Dia mengimamkan semayang, dia pakai kain saja, tutup antara pusat dan lutut. Jadi bila dia semayang, Allahu Akbar, tak. Bila dia rokok tu, nampak orang belakang kata, nampak tu imam. Jangan kata tanya nampak benda tu, nampak aurat lah dan selainnya lah. Nampak tu imam. Ada peristiwa ni berlaku, dah sah tak semayang? Sah semayang. Sebab apa? Sebab zaman tu jangan kira sahabat-sahabat, 2 laki bini, 2 orang selah baju, ataupun seorang selah pakaian. Mana ada dah pakaian sukan, mana ada pakaian tidur macam kita dah. Buka robok tu lelaki penuh kok, meja, sukan, suit, track suit, ada belaka penuh robok. Buka robok bini pula, bukan sutir, 14 hutir penuh. Orang puang kan, dia kaya sikit dengan benda gini. Dia banyak. Orang dulu dia sekali sahut je. Ada sahabat tu pula dia sekali sahut. Pakai ni
Pergi sembahyang jemaah dengan Nabi. Nabi beri salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, pong tembok. Nabi kata, oh, lebih kurang laju pula, speed tau. Baru beri salam, Assalamualaikum, pong tembok dah. 2-3 kali Nabi tengok, dah jadi orang gini dah akan samang ni. Tanya, dah buat gaduh mana nak balik? Nak, takut dah bini tinggal seorang. Dah, sebab kalau aku lambat balik, bini aku duduk nak sembahyang kat rumah. Sebab baju ni je ada. Ni sahabat. Tak apalah mana kalau sahabat kilas kain tak ada baju, ada masalah. Sebab apa, memang tu kemampuan dia. Ni kita baju robok penuh, tapi semayang kain pelekat saja, singlet malah. Kalau pakai singlet pun koyok koyok tengah. Sebab peminat kah Iron Man, koyok tengah. Tak. Ni koyok kan ni. Baju 18 tahun lepas sebelum nikah. Koyok sekali akad takbir tu neleh terus. Neleh terus hai peluh. Dah cukup. Allahu akbar, jumpa Tuhan. Kalau jumpa Perdana Menteri, jumpa Perdana Menteri bertahan kiri, jumpa awak sebelum nikah dulu, guana. Gitu sembuh. Air botol minyak wangi 200 ml, sekali guna habis 100 ml. Dok padang mulut 18 kali sembuh. Dok mujud dak besang aje. Sebab apa, nak jumpa kasih. Ni jumpa Tuhan lebih kurang. Tapi tak ada masalah, ni berkenaan dengan aurat. Perempuan pula, dia aurat dia memang macam mana pun, dia pakai kana ke tak pakai kana, dia dikecualikan illa ma yubdina zinatahun. Lebih kurang kita ayat Quran dia. Aurat dia muka, apa yang zahir daripada muka, dan tapak tangan. Jangan kata tangan daripada dalam ni. Kalau boleh buka tak boleh, dia bukan tangan, dia istilah dalam kitab daun tangan. Ni macam tu kat 5 lagi lah. Ni je pula lagi ni. Daun tangan. Ni saja. Jangan kata tangan. Kalau tangan pasti ni. Maknanya kalau gitu mochi boleh hakilah tangan. Nak semayang tak boleh. Dia lepas sini dia kena kacing. Ataupun pakai apa kata handsok. Handsok ke apa tu panggil istilah dia dak tahu apa ni, dia banyak istilah baju dia. Handsok ataupun sarung lengang. Sarung lengang. Dipakai tutup sini, dia boleh semayang. Allahu akbar, tunjuk muka. Cuma khilaf ulama sama ada dagu ni termasuk ke tak. Termasuk dagu ni termasuk ke tak. Ada ulama kata dagu termasuk daripada aurat muka, jadi dia boleh pakai tudung sampai sini. Setengah pendapat pula kata tak, dagu ni kira bukan muka. Sebab tu lah tengok orang puan kadang-kadang dia pakai tudung sampai sini. Ada tak pakai tudung sampai sini? Sebab bagi dia berpegang bahawa muka, aurat muka sampai sini. Bawah dagu ni kira bukan aurat muka. Ni kira lain. Ni kira bahagian lain perlu ditutup. Sebab tu kadang-kadang tengok orang puan kan, dia pakai tudung pakai sekas sini. Sini tutup dah. Ada pula warna hitam, layer hitam sini pula. Sebab mungkin dia pegang bahawa pendapat muka dia pasti ni je. Kalau dia buka pada bawah, ni dikira aurat. Ada setengah pendapat kata tak, aurat dikira sampai sini. Sebab tu lah lelaki tak. Kalau kira pendapat tu juga, janggut ni diwajib basuh sekali dengan muka. Maka gini, masuk sekali. Mana-mana bulu ada sini, di orang muka kena basuh. Termasuk juga janggut. Okey, ni kira pendapat lah. Jadi boleh buka antara ni dan dua tapak tangan. Itu berkenaan dengan perbezaan pertama. Perbezaan pertama iaitu dari segi aurat lelaki dan wanita. Yang kedua pula, orang puang ni dia luar dia dengan dalam sembahyang lebih kurang sama. Apa dia? Orang puang dia jalan pun dia tengok. Orang puang dia jalan pun dia. Ada jalan gini. Ada tak? Tu bukan puang. Tu salah tengok. Ataupun mungkin dalam keadaan marah jalan gini tak? Ada tak? Jalan gini. Lepas tu kenang pula. Tak, kenang pula comenya awak anak dara jalan gini. Kakek sekali lakoh 18 ni. 18 kaki tu sekali lakoh. Degang gegar masjid. Kalau dah jalan, ada tak anak dara jalan gitu? Siapa kau? Anak dara. Anak dara siapa? Tu imam. Contohlah. Ada tak jalan gitu? Ada. Orang apa jalan kepik gini? Kepik ni, catwalk kata orang. Dia kepik. Orang apa ni memang jenis kepik. Tak maaf lah, dia kepik. Dia tak boleh buka pasal lelaki. Dia kepik. Betul tak? Kalau contoh kita pergi rumah minang anak dara orang, contoh. Keluarlah wakil pengantin puang. Duduk depan kita duduk stila. Tak? Depan kita ni pengantin puang, tengok duduk stila mulai ada. Ataupun tengok ngekeng. Tak? Nyandok kata ngekeng. Nak tu tak? Balik awal kita.
Balik awal dak dia akan duduk tipuh. Dia peha dia rapat duduk sipuh. Kata orang, duduk sipuh. Sebab apa? Memang rupa ni dia kena kepit. Kalau dia dak kepit, mengaibkan dia. Mengaibkan dia, betul ke tak? Betul ke tak? Tu apa dia jalan catwalk. Dia jalan catwalk sebab dia kena kepit. Badan dia tak boleh buka besar-besar, dia terlindung. Dia kena kepit, jalan slow-slow. Tak, duduk pun kena kepit. Jangan duduk sila macam orang lelaki. Jadi gerakan tangan pun tak boleh lah kat tangan gini ke orang. Dia gini lebih kurang. Tepuk orang lelaki gini khepas sekali. Dia gini, gitu. Lain. Orang perempuan jangan sama dengan orang lelaki. Walaisa dzakaru kal unsa. Allah Taala kata orang perempuan dengan lelaki jangan sama, dia lain. Orang perempuan kena kepuk. Jaga kau. Gitu. Orang perempuan tak boleh gini khepas macam orang lelaki dah. Nembang untuk lelaki kalau gitu. Dia kena kepit. Rupa-rupa jalan semayang kena kepit juga. Tu beza dia. Orang puang, dia semayang dia kena kepit, jangan buka. Sebab apa? Takut batas semayang. Oh gitu ustaz, apa batas semayang? Tu kata orang puang lain. Orang puang bukan buka macam orang lelaki. Contoh, akad takbir, orang puang dia gini, Allahu Akbar. Ni jangan buka. Nabi kata dalam hadis orang puang ni bukan macam orang lelaki, dia kena kepit ni. Jangan buka tiok ni. Tiok dalam masang dah. Buka besar lah. Kepit Allahu Akbar. Ni baru puang Allahu Akbar. Orang lelaki pula dia tak boleh kepit. Bukan jenis dia kepit. Kalau tengoklah contoh kat tengah jalan, orang lelaki jalan kepit. Betul ke lelaki? Penipuan dia rasa bukan. Betul ke lelaki ni? Cek IC kau tengok. Jadi kita was-was. Lelaki kedok kalau jalan kepit. Lelaki jalan gini. Tu baru lelaki, gentleman. Tu lelaki orang pang gini. Dia lain. Dia bukan sama. Walaisa dzakaru kal unsa, tak sama. Jadi orang bila dia akad takbir dia kepit Allahu Akbar. Ni bahu ni kepit. Jangan buka-buka mudah-mudah. Okey? Allahu Akbar. Gini. Kepit sini. Ni orang apa kepit. Rupanya luar semayang kena kepit. Faham tak kepit Faham tak kepit tak? Asalnya orang ganu belaka kita ni. Dia kepit Allahu Akbar. Orang lelaki dia jangan kepit. Dia kena gini sunat. Gitu. Dia buka. Baru gentleman nampak garang kata imam. Tak, tok ngulu begini. Baru nampak garang. Ni tok ngulu gini, tok ngulu. Allahu Akbar. Tok ngulu. Orang tengok nak jet atas belakang. Tak, tok ngulu kepit gini. Tak, tok ngulu kena garang. Allahu Akbar. Siapa tu pengusi JKK contoh? Allahu Akbar. Garang nampak. Baru ia pemimpin. Siapa tu pengusi surah? Allahu Akbar kat gini. Dah kalau gini pengusi surah. Allahu Akbar dak. Macam katung. Orang gini tu dak pengusi tu dak. Pengusi ke kursi. Salah orang tukar orang. Allahu Akbar lelaki. Perempuan Allahu Akbar. Dia kena kepit. Okey. Tadi saya kata kalau dak kepit boleh batal sembahyang. Betul ke tak? Betul ke tak? Jawapan dia betul. Kalau dak kepit batal sembahyang. Contoh dia benda. Contoh dia kalau orang puang, bila dia sujud, dia kena kepit tak? Dia kepit, rapatkan badan dia ke lantai. Allahu Akbar gini. Dia kena gini. Laki gini. Ni orang laki. Bapak besar depa tangan gini. Allahu Akbar orang laki. Tapi kalau mayang beriman jangan gini. Dak singgung kepala tu bila. Jangan pula gini. Biar buka lah. Biar buka ni. Biar buka. Allahu Akbar. Okey, masa sujud gini. Tangan laki gini. Biar buka. Nabi kata sekurang-kurang seolah-olah binatang, kalau contoh kucing, dia lalu boleh nitah bawah kita. Kan kita semakin sujud gini kan? Seolah dia boleh lalu. Ni orang lelaki. Jangan kepit. Dia semayang gitu orang lelaki. Allahu Akbar. Tu baru kelakian, kejantanan yang betul. Ni cakap bab kejantanan sebut tu Kak Ali lalu. Dah mana kejantananmu? Malang sebeseng tu Kak Ali tegak seorang. Dah belum tu 3 beseng molek nyanda tu imam. Tu bukan kejantanan sebenar. Jantanan ni semayang macam jatang dah nampak pekeng. Allahu Akbar. Buka ni. Ni baru orang lelaki. Allahu Akbar. Orang puang pula dia kena kepit. Dia pertama dia kena kepit gini. Yang kedua ni bahu dia ni kepit. Tadalang tadalang. Jadi Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab bila orang puang, kita sebelum ni tahu
Dalam mazhab Syafi'i, kalau bergerak 3 kali berterusan batal tak? Batal tak? Dalam mazhab Syafi'i, kalau bergerak 3 kali berterusan, okey, gerak, batal sembahyang. Batal sembahyang, bukan makruh, batal sembahyang. Gerak tangan. Sebab 3 kali berterusan. Anggota yang besar. Anggota yang besar, contoh kita jalan ke, jalan-jalan tak? 1, 2, 3. Berterusan. Batal ke tak? Batal. Kalau tak berterusan apa? 1, 2, stop kejap. 1, 2, stop kejap. Boleh ke tak? Tu boleh. Sebab bukan 3 kali berterusan. Dia kalau 3 kali, 1, 2, 3. 3 tu kira batas sembahyang. Anggota yang besar, termasuk kepala, termasuk bahu, tangan. Kecuali hak benda kecil. Contohnya kedipan mata. Gitu. Orang pakai eyeshadow kan, gitu kan, mata kelip. Banyak kali kelip kan dalam sembahyang, batal tak? Tak batal. Gerak jari, nyamuk. Mari gigit tangan, garu. Berterusan 3 kali, boleh ke tak? Boleh, sebab dia anggota yang kecil. Dalam kitab sebut, dalam kitab Arab, kita kabarnya ni, ataupun zakar sekali pun, kalau gerak batal tak? Tak batal, sebab kira kecil. Walaupun sahih SL ke benda pun dikira sebagai kecil. Zakar pun sekali. Dalam kitab sebut, jangan kata imam porno imam ni, tak, bukan. Dalam kitab asabi'ahu ataupun tafata ainahu, asabi'ahu ataupun zakarahu, ada gerak zakar. Orang lelaki lah gerak tengah semayang. Ada kira sahih apa pun, gerak kira tak batal semayang. Tak kira, sebab dia kecil. Tapi kalau besar dia, kepala, jalan, tangan gerak garu ni. Belakang ni. Ataupun gini tangan ke, pinggang ke. Tu kira gerakan yang besar. 3 kali berturut-turut, batal sembahyang. Batal sembahyang. Orang puang ni, okey, ni intro baru. Orang puang ni kenapa dia kena kepit bila dia nak sujud? Atau bila sujud dia kena kepit, kena rapat tanah. Macam dia tidak menghasilkan apa-apa celah pun. Rapat mulai kena duduk masa sujud. Sebab apa? Sebabnya bila dia sujud, dia menghasilkan gerakan. Betul tak? Dia menghasilkan gerakan. Gerakan yang boleh kawal, dia boleh kawal, tak ada masalah. Takut ada gerakan yang tidak boleh dikawal. Apa dia? Hak dia ada tu lah. Hak tengah tu. Barang kelebihan dia ada tu, dia ada anggota tu besar. Tak kira sahih berapa pun, sahih L pun kira besar kot. Apatah lagi sahih triple XL. Tetap dikira suatu benda yang besar. Kalaulah dia berterusan gerak, maka batal sembahyang. Sebab itulah dia kena kepit. Jangan gerak. Tak kan dia gerak kan, Allahu Akbar. Mesti gerak berayung. Tengok buayang kan? Buayang kita lepas dah ada benda ni akan gerak. Berterusan ke tak? Berterusan lah. Batal tak sembahyang? Batal sembahyang. Itulah kena jaga. Tu kena jaga. Jadi bila orang puan ni dia dah gerak Allahu Akbar tu, dia kepit selalu. Jadi kawan tu lalu dah. Dak orang ni nak gerak. No entry. Apa don't move. Dia kepit tu ni, jadi dak gerak kawan tu, jadi sembahyang dak batal. Tu tujuan dia. Kita ingat apa pandang kepit gitu je. Memang kepit tu ada tujuan. Kepit tu ada tujuan. Jadi bila dia rokok dah, bila dia rokok, bila dia sujud, jadi dia dah terhalang bergerak, jadi sembahyang dia tidak batal. Tapi kalau dia sembahyang macam lelaki, Allahu Akbar, benda ni gerak. Tak tahu istilah dia. Kalau kita istilahkan kata tu imam caruk pula, kita panggil bohulu lah. Bohulu. Bohulu ni kalau gerak, dia tak jaga molek, boleh batal sembahyang. Ingat, kalau dah batal sembahyang, seolah-olah dia tak sembahyang. Bila tak sembahyang dapat dosa tak? Dapat dosa macam orang lain tak sembahyang juga. Tak, bila dapat dosa, tak sembahyang, ke mana tempat dia? Risiko dia api neraka, na'udzubillah. Jaga molek tu kena sembahyang, kena betul. Jadi orang apa ni, memang tabi'i dia kena kepik molek. Kepik molek sedaya upaya. Kepik, jangan besar-besar sangat. Tu kalau kita tengok orang puan jalan kan, ngekeng sikit. Lain lah sih. Dia ni ngekeng ni, tengok benda tu. Nikah dak hari ni, ngekeng ni. Ataupun ni lelaki ke puang ni jatang ke tina, jadi orang tengok pelik dah. Sebab memang tabi'i dia dalam semayang pun dia kena kepik, apatah lagi di luar semayang. Tu kelebihan orang puang lah. Kelebihan orang puang, cara-cara orang puang bila semayang.
Kemudian okey, selepas tadi selesai, maknanya orang pandai sembahyang dia kepit kan, masa takbir pun Allahu akbar. Laki gini. Laki sunat Allahu akbar. Tapi jangan over dengan laki. Allahu akbar ada. Gitu tarik ni. Sakut terus di hidung tu bila Allahu akbar. Pulah ni. Allahu akbar. Tu doa tu. Mari mana mazhab tu. Ada orang ajar pun tu reka je tu. Ada. Allah. Siap doket ni. Allah. Gitu. Tahu dah belajar karate pun. Janganlah tengah semayang begitu. Tak, biasa je Allah Nabi ajar. Ni dia ada persamaan antara bahu dan tangan ni lebih kurang sama dengan cuping telinga. Begitu. Allahu akbar. Ni paling akmal lah, paling molek. Tapi ada kok gini Allahu akbar, tak ada masalah lah. Yang penting gini. Jangan gini pula. Malu ngak Allah. Ada kok kita malas kan? Allah. Macam doa orang lelaki. Patutnya doa lah gini baru sedap dak semangat dak. Ni doa gini. Allah. Doa gini dak Allah. Dak beranak lelaki ke perempuan gini. Allah biar sungguh sikit orang lelaki. Kalau orang perempuan biasa gini ataupun gini, tak ada masalah gini pun. Biasa orang perempuan gini memang dia kena kepit kan. Orang lelaki biar sungguh sikit gini ke baru nampak semangat. Ni gini sama dengan perempuan. Lenduk pula jadi orang was-was. Ni mana betul ni? Mana betul ni? Ni banyak pula isu-isu LGBT ni jadi orang was-was dah. Jadi fitnah pula situ. Biar tunjukkan kelakian, kejantanan dengan cara macam ni. Allahu akbar. Akbar Allahu akbar. Sujud Allahu akbar gini. Allahu akbar. Jadi nampak kelakian. Perempuan pula dia kena kepit, jangan buka sangat. Okey? Jangan buka sangat. Tu perbezaan yang kedua. Dia ada dua lagi. Yang ketiga ialah dalam teguran. Dalam teguran lelaki dengan wanita berbeza. Jangan sama pula. Jangan sama. Orang lelaki, okey, biasa tahu dah ni. Kalau Tok Imam salah, macam mana dia tegur? Subhanallah. Betul tak? Kalau duk ingat subhanallah, ada ke orang bahang-bang, dia duk ingat subhanallah, astagfirullah dah. Waktu duk ingat pula dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu. Asal boleh bunyi je, asal boleh tegur Tok Imam. Dalam hadis kata nusabbih, kita kena tasbih. Bukan tasbih tu subhanallah, ni innalillah terus. Tok Imam kata piu pula mati belakang aku. Takut memang dia berbucak terus Tok Imam masa tu. Sebab orang sebut innalillah kuat-kuat. Takut ada orang mati belakang. Tegur orang lelaki ni dia bersuara. Dia bersuara. Jadi imam salah. Imam contoh dok ingat baca Fatihah. Akad takbir Allahu akbar. Terus masuk ayat lazim. Qul a'udzu birabbin nas. Dok ingat Fatihah. Dok ingat Fatihah. Jadi wajib dak orang belakang tegur. Wajib lah. Subhanallah. Tu imam baru sebalah dengan bini. Tu tinggal Fatihah tu. Tak, mari-mari sebelum mari tu kena jack dah di bini sekali. Mari jadi tu imam. Jadi tu imam teringat tinggal tu Fatihah. Terus masuk kuliah ayyuhal kafirun. Belakang tengok salah ni tu imam ni. Kalau berterusan gini tak jadi tu imam ni. Tegur subhanallah. Jadi tu imam tahu orang tegur ni. Tahu tegur dia kena betul balik. Dia kena betul balik. Jangan teguh gitu je. Tu imam kalau salah jangan teguh. Kalau dia teguh, orang boleh take over tempat dia. Take over cakap Inggeris pula salah. Malam makan burger sedap sangat. Dia boleh apa? Ambil alih tempat Tok Imam. Dia boleh ambil alih tempat Tok Imam. Jadi Tok Imam tengah bayang Allahu akbar, terus qul ya ayyuhal kafirun. Tegur belakang subhanallah. Walhamdulillah Allahu akbar belaka. Macam-macam zikir dia belakang sebut. Tok Imam tak kisah. Terus juga la antum abiduna ma a'bud. Jadi macam mana dia nak terus juga imam salah ni jangan ikut. Jadi orang belakang dia boleh take over. Gerak depan, duduk sebelah tu imam. Jadi imam sini gerak depan sebelah tu imam. Jadi imam nampak orang ada sebelah tu faham lah. Jangan tolak pula dah. Ni ngada fak tolak pula. Jangan gitu. Tahu dah orang ambil tempat dia tu, tahu dia salah. Berhentilah semayang. Mana jadi makmum pula. Dia ni tak dapat lesen dah. Lesen kena tarik. Dia kena berundur jadi makmum pula ataupun boleh balik rumah tak ada masalah. Jadi orang baru tu akan jadi imam, tidak perlu takbir lain, terus pada sembahyang yang tadi. Dia boleh take over kalau tok imam salah. Sebab itulah kita kena tegur tok imam, jangan tok imam salah terus take over. Tu doa tu tu berebut jadi imam. Petang imam dapat elang 800 berebut terus. Jangan, ni bukan masalah elang, ni masalah imam. Ni dalam masjid dia kena seorang je. Dia kena seorang. Jadi imam salah tegur dulu. Tegur tak jalan, jangan jek atas belakang pula. Ada kok orang gerang Tok Imam. Tok Imam lama dah musuh.
Hari tu pinjam ni pakai internet Tok Imam. Lama dah panas Tok Imam. Hari tu sekali Tok Imam dok ingat nak sujud. Sujud sekali je. Bangun daripada sujud, dia geram lama Tok Imam. Hai Tok Imam tak jadi ni. Tok Imam bangun terus dah nak sujud kali kedua. Dia lagi belakang flying kick bergar 18 minggu terus duduk dalam awak. Tu bukan cara dia. Dalam Islam dah ajar kekasaran macam tu. Tegur dulu subhanallah. Dak kiri. Kali lagi subhanallah, dak kiri. Subhanallah, dak layan lagi. Terus take over ataupun ambil alih tempat dia imam balik awal ataupun imam pergi jadi jawatan dia turun kena jadi makmum balik. Ni cara-cara kaedah dalam sembahyang. Kaedah dalam sembahyang ni bagi lelaki. Rasanya semua tahu dah. Laki dia ada subhanallah. Kalau perempuan tegur dia ada tasfik. Tasfik ni istilah dia tepuk. Dia akan tepuk gini. Ni dah. Ni kalau orang naik betah tepuk dia gini. Gitu je sekali je. Jangan suara pula. Tak emang Fatihah Aceh tau. Tu tak lihat tu bank tu. Tak ada orang pun jangan keluar suara. Suara dia boleh menghasilkan sesuatu yang tidak digalakkan lah. Sesuatu yang tidak digalakkan. Apa ni keluar suara. Jadi dia tepuk je. Tadi tu imam belakang kalau perasan-perasan lah. Kalau dok dengar lagi tepuk kuat sikit. Kepuk gitu. Tepuk sini nak buat kepuk gini. Baru tahu. Kepang lalu biar merah pun. Asal tu imam sedar. Tepuk biar menghasilkan bunyi. Okey. Apa panggil istilah dia tasfik. Istilah dia tasfik. Jadi tu imam tu sedar. Dan yang keempat ialah ni yang keempat. Orang puan ni bacaan dia azan tidak sunat bagi dia. Okey. Yang sunat bagi dia qomat. Boleh juga dia nak azan tapi dengan azan suara perlahan, jangan orang dengar. Kalau orang dengar Tok Bilal siapa buang jadi fitnah. Jadi orang puan ni dia digalakkan iqamah saja. Kalau lelaki ni sunat muakkad dia azan lepas tu qomat tu takbir semayang. Dan semayang pula orang lelaki pada solat jahar sunat baca kuat. Tapi orang puan bila solat jahar ni solat macam maghrib, isyak, subuh. Orang puan ni dia disunatkan baca slow. Disunatkan baca slow walaupun sepatutnya baca kuat tapi baca slow. Orang puan lah. Tapi kalau baca kuat boleh tak? Boleh. Tapi jangan kena tengok keadaan lah, takut jadi fitnah. Kalau berlaku